Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi yang berhormat Tuan Guru Datuk Presiden dan staf pimpinan, ana ada 3 soalan. Pertama adalah berkaitan dengan apa yang Tok Guru sebutkan dalam syarah tadi, Aiman Atirah daripada Dewan Muslimat. Apa yang Tok Guru sebutkan tadi di peringkat antarabangsa, iaitu bahawa mana-mana negara dibenarkan berhubung dagang dengan mana-mana pedagang daripada negara lain, walaupun kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Itu yang Tok Guru sebutkan tadi. Justru soalan ana adalah berkaitan dengan bagaimana hubungan dagang yang telah berlaku antara kerajaan kita, Malaysia, dengan pedagang-pedagang daripada Israel. Yang ini kita banyak sebutkan. Jadi bagaimana dalam konteks syarahan Tok Guru tadi, persoalan yang saya bangkitkan tadi, bagaimana kita melihat? Itu pertama. Yang kedua ialah berkaitan dengan pilihan raya. Saya yakin dan percaya sejak mula PAS menyertai pilihan raya adalah untuk kita menang. Siapa saja yang kita hantar sebagai calon, kewajipan dia adalah untuk memastikan parti kita menang. Dan menang dalam pilihan raya itu adalah untuk memenuhi fasal 5 dalam perlembagaan parti sendiri, iaitu tertegaknya negara dan masyarakat yang terlaksananya hukum hakam dan nilai-nilai hidupnya ke arah Islam, memenuhi syariat Islam. Jadi persoalan saya Tok Guru Presiden ialah dalam siri pilihan raya, kita dah 13 kali berpilihan raya, dia ada waktu-waktu sebenarnya kalau kita melihat strategi dan taktikal, ada waktu-waktu yang musuh berada pada tahap yang paling lemah. Maka pada waktu itu strategi dan taktikalnya adalah untuk parti kita dan rakan-rakan tahaluf siapapun pada waktu itu adalah all out untuk melakukan gerak kerja ke arah kemenangan. Dan persepsi yang mesti dihantar kepada masyarakat kita, rakyat kita khususnya para pengundi adalah bahawa PAS all out untuk menang. Jadi persoalan saya Tok Guru Presiden berbalik kepada ada yang mengatakan bahawa kita gairah sangat nak menang sampai sanggup melakukan apa saja. Saya setakat ini sebenarnya saya tak nampak apa-apa yang dibuat oleh PAS untuk lakukan apa saja asalkan menang. Tetapi bagaimana Presiden kita sendiri ataupun parti kita melihat keperluan strategi-strategi tahap-tahap yang paling kritikal ataupun paling sesuai untuk kita menang, maka sepatutnya kita all out. Itu soalan saya yang kedua. Soalan saya yang ketiga ialah... Ringkas apa Puan? Ya. Soalan saya yang ketiga ialah berkaitan dengan tahalusiasi. Kita pun Alhamdulillah kita belajar tahalusiasi ini bukan benda yang seumur hidup kita mesti lakukan. In fact di dalam PAS, kita dah 13 kali mengikuti pilihan raya, 8 kali kita bertahaluf dan 5 kali kita bersendirian. Tetapi di sudut analisanya menunjukkan bahawa bila kita bertahaluf, bekerjasama politik dengan mana-mana rakan pun, maka kemenangan ataupun prestasi keputusan yang diperoleh oleh PAS adalah baik. Soalan saya, sebabkan tahaluf itu tidak selama-lamanya dengan satu pihak saja, maka soalan saya Tok Guru Presiden ni jujur, soalan saya sungguh from the bottom of my heart. Adakah mungkin parti kita memikirkan perlunya kita bertahaluf dengan UMNO, sebab UMNO dah memang Islam, UMNO dah memang Melayu, mudah barangkali. Adakah mungkin sampai satu masa nanti kita bertahaluf semula dengan UMNO dan Barisan Nasional, sebab mungkin kita melihat ada kebaikannya di situ juga. Mungkinlah saya lontarkan soalan itu sejujurnya untuk mendapat pencerahan daripada Tok Guru Presiden sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama tentang hubungan dagang dengan Israel. Saya sebut tadi asas kepada pendapat ulama dalam kitab fiqh, diizinkan kita mengadakan hubungan dagang dengan negara yang tak ada hubungan diplomatik, sekiranya ada mesej dakwah. Bermakna hubungan ini berdasarkan kepada penilaian kepimpinan negara. Kalau ada mesej dakwah, maka boleh dibuat hubungan dagang itu. Macam hubungan kerajaan Islam dengan China. Tak ada hubungan diplomatik. Tak ada hubungan diplomatik dengan China. Tapi hubungan dagang tu ada. Nabi benar sahabat dia pergi ke China. Ini sebagai satu contoh.
Di sana ada negara yang bahaya buat hubungan dagang. Tak boleh. Macam Israel. Israel ni, saya minta yang bertanya ni kena baca agama Yahudi. Dia ada banyak mazhab. Zionis, Freemason, dan ada mazhab Ortodok. Satu mazhab Ortodok, mazhab Naturi Kata. Orang Yahudi juga. Naturi Kata, orang Yahudi yang mengharamkan penubuhan negara Israel. Dan menganggap pemimpin-pemimpin Zionis yang menubuh negara Israel itu murtad daripada agama Yahudi. Ini. Dan mereka menganggap menubuhkan negara Israel adalah membunuh diri orang Yahudi sendiri. Dan Tuhan sebut dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kamu menyangka mereka bersatu padahal mereka berpecah dan melawan antara satu sama lain. Bahkan di dalam beberapa muktamar antarabangsa yang diadakan untuk menentang Yahudi, Yahudi ini dijemput. Dia Yahudi dijemput. Muktamar di London, muktamar di Iran, muktamar di beberapa negara dijemput. Ini begitulah hubungan dagang ni, kita melihat kepada kesesuaian. Pilihan raya untuk menang, memang untuk menang. Sama ada menang untuk menyampaikan mesej dakwah, ini dua perkara. Bukan menang saja. Ada tempat yang kita bertanding tak menang pun. Tak balik wang pertaruhan pun. Dah, mengapa bertanding? Untuk menyampaikan mesej dakwah. Itu dua perkara. Jangan menang saja, menyampaikan mesej dakwah. Begitulah dalam kita bertahaluf siasi dengan pihak lain. Tahaluf siasi ini, ulama kita mensyaratkan memberi maslahat kepada Islam. Kalau tak ada maslahat, tak boleh. Haram tahaluf. Haram. Bukan haram kita tahaluf. Kerana firman Allah Ta'ala, وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Ayat Quran. Allah Ta'ala tidak mengizinkan sekali-kali orang yang bukan Islam mengatasi orang Islam. Tak diizinkan sekali-kali. Ini. Dalam kita bertahaluf siasi ini, kadang-kadang saya sebut terang-terang, rakan-rakan kita dalam tahaluf ini membuat sesuatu yang kita tidak boleh akur. Tak boleh akur. Ini kerana tahaluf kita kena akur. Tak boleh. Tempat yang kita kena bantah. Contohnya, pilihan raya di Sarawak. Dulu. Ada rakan kita buat kenyataan anak lantik orang bukan Islam jadi ketua Menteri Sarawak. Ini boleh ke ni? Boleh ni. Ini untuk nak tarik undi bukan Islam. Tetapi tarik undi bukan Islam, untung secupak, rugi 1000 cupak. Tak boleh terima. Ini kena faham. Ada orang kita, tak apalah, kita terimalah senyap saja. Ini salah. Salah. Ini kita kena sedar. Contohnya pilihan raya milih perbandaran. Raya milih perbandaran. Raya milih perbandaran. Sebagai contohnya. Kita tak mahu buat pilihan milih perbandaran. Kerana semua bandar-bandar di Malaysia ni, majoriti orang bukan Islam. Kalau buat pilihan raya, dia menang. Tidakkah ini perkauman? Hujah saya, ini menjejakkan hubungan kaum. Sebenarnya. Jangan tengok 1, 2, 3 tahun. Menjejak hubungan kaum. Siapa yang menghidupkan bandar? Yang menghidupkan bandar kampung-kampung. Kampung-kampung menghidupkan bandar. Bukan bandar itu sendiri. Bandar dia tak boleh hidup kalau tak ada semua daripada kampung-kampung. Kalau sekiranya dia buat pilihan bandar, dia menang bandar. Menang kaum dia. Akan berlaku ketegangan kaum. Akan berlaku. Ini. Dia nak jaga untuk 2-3 hari ini ke untuk akan datang. Dengan sebab itu PAH tak bersetuju. Pilihan raya bandaran dia adakan. Kalau nak buat, ada cara dia. Bukan cara yang ada. Ada bukan tak boleh. Ada cara dia. Cara begini, wakil mewakili kaum, mewakili NGO, mewakili jabatan kerajaan, mewakili. Boleh buat. Tapi jangan buat pilihan raya, dia kuasai bandar. Kalau dia kuasai bandar, akan timbul keterangan kaum nak 13 minit sekali lagi. Ini dia. Ini saya beri amaran. Tapi ada kalangan Pakatan Rakyat ni yang degil. Degil lah saya sebutnya. Dia nak menang cepat sangat. Dia tak tahu akibat yang akan datang berlaku. Kita dalam masa yang sama, kita mesti menjaga kekuatan Islam. Kerana negara kita ni 60% masih orang Islam. 60% masih orang Islam.
Orang bukan Islam berbagi-bagi. Buddha, Hindu, macam-macam agama. Kita 60%. Ini tonggak kekuatan. Dan kita mesti jaga tonggak kekuatan ini. Dan kita bertahaluf ini, jangan kita lupa tonggak kekuatan kita. Ini kerana nak menang semata-mata. Nak menang semata-mata ini silap. Al-ghayah tu baru matlamat menghalalkan cara, tak diizin sekali-kali. Dan sebab itu ada pandangan-pandangan kita yang perlu kita beri, yang perlu ada break. Kena ada break dia, jangan tak ada break. Loose. Kalau loose tak boleh. Ini kita kena sanggah. Kemudian adakah mungkin tahalus siasi dengan UMNO? Soalannya mungkin. Mungkin dalam ilmu Allah Ta'ala. Untuk jawapannya, sehingga kini tak boleh bertahalus dengan UMNO dalam kerajaan, tidak boleh. Kerana PAH pernah. Dia tidak berulang tahalus ini. Tak berulang. Dia benda yang sama tak berulang sekali-kali. Tahalus ini. Ini politik. Kita kena faham. Kita pernah bertahalus dengan Parti Negara, tak berulang. Bertahalus dengan sosialis, tak berulang. Bertahalus dengan UMNO, masuk kerajaan campuran, tubuh Barisan Nasional, PAH tubuh Barisan Nasional. Bukan simbol dacing itu PAH yang cadang. PAH yang cadang tu, PAH yang cadang buat simbol dacing itu. Dacing tu pukul tak kepala kita balik. Kita yang cadang. Saudara ni baru tak lahir ke dunia lagi. Ini pemimpin dululah, pemimpin dulu. Ini kena faham. Di mana dia tidak berulang. Tak berulang. Tetapi kerjasama boleh berlaku. Boleh berlaku kerjasama. Kerjasama contohnya untuk pecahan kawasan pilihan raya yang boleh menambahkan kursi-kursi PAS. Ini boleh kita buat. Dinamakan ta'awun. Ta'awun persamaan betul menolong untuk menambah kursi-kursi PAS. Ini boleh kita kerjasama. Ada pula rakan kita tak mahu PAS menang banyak. Biar parti lain menang banyak tak apa. PAS biar dapat 5 kursi sudahlah. DAP dapat 50. PAS 10 kursi cukup lah. Ada orang PAS macam tu. Kalau ada orang PAS macam tu, keluar PAS lah. Kalau ada orang PAS macam tu. Ini. Dengan sebab itu ada perbincangan. Dan di mana tahalus ini fleksibel. Ada keanjalan dia. Kita tidak jumut. Kita tidak boleh dipaksa dalam tahalus ini. Orang nak paksa kita, tak boleh. Langkah kajang kita tak setuju. Dan semua pimpinan tak setuju langkah kajang. Dan berlaku apa yang berlaku. Yang berlaku begitulah. Walaupun kita tak terpalit banyak rakan kita yang terpukul banyak dalam masalah langkah kajang ni. Ini kerana langkah-langkah politik yang tak betul, yang silap. Ada orang kita yang dia beri pandangan dia sendiri. Patutnya kena balik kepada jamaah dalam masalah ini. Kerjasama dengan UMNO yang ada masalah hari ini. Orang UMNO pun tak mahu kat UMNO. Orang UMNO tiba-tiba nak ajak kita kerjasama, nak buat tahalus dengan dia. Tahalus boleh. Dengan syarat PAH dapat 60 kursi, UMNO 15 kursi. Boleh. Kita dapat 60 kursi, UMNO dapat 15 kursi. Ini akan berlaku. Itu kita tak tahu teori yang akan datang. Mesti kita mengatasi dalam segala-galanya. Dan kita tidak jumut dalam masalah ini. Ini tidak mustahil. Apa sebut-sebut tak mustahil. Kemudian